Dengar ke? Dengar. Okey. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini kami dari kumpulan yang ke-8 ingin membentangkan topik ke-12, Deviance, lebih hitam dan putih, inovasi antara kumpulan tertindas. Baiklah, sebelum tu kami perkenalkan diri. Nama saya Farah Najah binti Muhammad Basri. Nombor matriks di 2021 209 8726 dan sahabat pembintangan saya. Saya Nur Aulia Maulad Mahadi, bernama matrik di 2021 209 8721. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan. Sarjana dan pengulas menunjukkan peningkatan kepelbagaian Amerika Syarikat menyebabkan keruntuhan hubungan kaum dan budaya. Jika kita ingin memahami keadaan semasa konflik perkauman dan budaya, kita perlulah mengetahui cara hidup satu masyarakat itu. Okey, dalam topik ini kami akan membentangkan beberapa konflik dan penindasan yang berlaku. Yang pertama, melakukan perbezaan dan jenayah kebencian. Bangsa, jantina, seksualiti dan semua dimensi perbezaan yang membentuk dunia sosial kita mewakili apa yang West End Fantasmaker sebagai pencapaian berterusan. Perbezaan dan identiti dicipta melalui usaha sedar, refleksi dan diwujudkan semula dalam keadaan yang berbeza-beza. Pembinaan identiti adalah aktiviti yang berkaitan dengan menguruskan tingkah laku yang terletak West End Zimmerman mengikut jangkaan normatif sosial yang menjadi inti bangsa atau jantina seseorang. Pembinaan identiti ialah pencapaian interaksi di mana seseorang yang melakukan kejantanan atau kewanitaan mereka, keputihan atau kehitaman atau keadaan Asia mereka. Mereka berbuat demikian dengan melihat beberapa tingkah laku mereka akan ditafsir atau dinilai oleh orang lain. Seterusnya, inti kepada konseptualiti ini adalah tanggapan accountability. Pada masa yang sama, masyarakat bimbang sama ada tingkah laku mereka ini akan dilihat mengikut piawaian yang diluluskan untuk identiti yang diberikan kepada mereka. Akibatnya, setakat mana ahli masyarakat mengetahui tindakan mereka bertanggungjawab, mereka akan merancang tindakan mereka berhubung dengan bagaimana mereka boleh dilihat dan digambarkan oleh orang lain. Pembinaan perbezaan alternatif ini mencabar persepsi yang dibentuk dengan teliti tentang bagaimana dunia seharusnya dan kedudukan setiap orang atau kumpulan di dunia. Akibatnya, jenayah benci menyediakan konteks di mana pelaku boleh menegaskan semula identitinya. Jenayah kebencian ini adalah ilustrasi yang kuat tentang apa itu melibatkan diri dalam tingkah laku yang sesuai. Interaksi antara kumpulan menyediakan konteks di mana kedua-duanya bersaing untuk mendapatkan keistimewaan untuk menentukan perbezaan dalam cara yang sama ada mengekalkan atau menyusun semula hierarki kuasa sosial. Usaha serentak dan menentang untuk melakukan perbezaan menimbulkan ketegangan di mana tindakan penganiayaan membina bersama mangsa dan pelaku. Baiklah, seterusnya akan masuk konflik Amerika-Asia-Afrika. Penganiayaan hitam dan Hispanic terhadap pemilik kedai Korea selepas keputusan Rodney King menggambarkan potensi keganasan apabila kumpulan bawahan, terutamanya mereka yang mempunyai sejarah panjang di Amerika Syarikat, terancam oleh apa yang dianggap sebagai pemerkasaan kumpulan lain yang tertindas. Pemusahan perkauman antara kulit hitam dan orang Asia yang lebih ketara berbanding masyarakat berpendapatan rendah, kebanyakannya berkulit hitam di mana orang ramai Korea telah menubuhkan perniagaan ibu dan bapa. Sebagai pendatang baru di Amerika Syarikat, peluang pekerjaan Korea sering disekat oleh bahasa, pendidikan dan sudah tentu halangan kaum. Mereka beralih kepada pekerjaan sendiri dan keluarga dalam perdagangan runcit. Di bandar seperti New York, Los Angeles dan Atlanta, lebih daripada 30% rakyat Korea adalah pemilik perniagaan kecil. Seterusnya, mereka juga memainkan peranan sebagai orang tengah, komersial antara syarikat yang enggan berada di dalam bandar dan pelanggan bukan kulit putih, mereka yang berpendapatan rendah.
Pemusuhan kaum ini berpunca daripada beberapa sumber dalam konteks usaha Afrika Amerika dan Asia Amerika untuk membina identiti kaum mereka. Seperti semua ahli masyarakat Amerika Syarikat yang lain, setiap kumpulan ini memahami satu sama lain melalui lensa mitologi budaya. Orang Asia melihat orang Afrika Amerika sebagai penjenayah, sebagai penipu kebajikan, sebagai ancaman kepada kesejahteraan ekonomi dan fizikal mereka. Orang Afrika Amerika melihat orang Asia sebagai orang asing kekal, sebagai ahli perniagaan yang tidak baik. Kecenderungan ini diburukkan lagi oleh liputan media yang berterusan yang menunjukkan ketegangan dan bukannya usaha untuk mendamaikan. Seterusnya, mekanisme perpecahan sebegini menggalakkan orang kulit hitam dan Asia untuk mengamalkan sikap pembangkang berbanding satu sama lain. Mereka digambarkan sebagai musuh yang tidak dapat dielakkan dan bukannya sekutu. Pemusuhan kulit hitam terhadap pemilik kedai Asia nampaknya telah mengilhami keganasan anti-Asia sebagai satu cara untuk memulihkan semula kedudukan mereka yang hilang dalam masyarakat. Pelaku hitam jenayah, kebencian anti-Asia bertindak balas terhadap cara tertentu di mana orang Asia Amerika membina identiti kaum mereka dalam konteks budaya ketuanan kulit putih. Imej dua orang Asia sebagai orang tengah dan sebagai model minoriti memisahkan mereka daripada orang Afrika Amerika. Keganasan adalah saluran yang tersedia untuk pemusuhan yang salah arah ini. Ia adalah cara pemekasaan untuk orang kulit hitam yang melihat diri mereka kehilangan tempat berbanding pendatang yang baru, kehilangan tempat iaitu dari segi ekonomi, politik dan budaya. Seterusnya akan masuk Yahudi dan Amerika Afrika. Okey, seterusnya kita pergi kepada Yahudi dan Amerika Afrika. Okey, Joshua Price menyatakan bahawa satu sumber pemusuhan antara kumpulan di kalangan kumpulan X yang tertindas apabila dia menyatakan bahawa walaupun Yahudi, saya memahami diri saya sebagai orang dalam budaya Anglo di Amerika Syarikat. Okey, beliau juga menyatakan bahawa dia melihat dirinya dan Yahudi Amerika sebagai hampir orang dalam seperti orang Asia. Okey, perkara ini menimbulkan kemarahan terhadap apa yang dianggap ramai sebagai minoriti istimewa dan Price juga mengaku terlibat dalam penguasaan kulit putih sebagai pertukaran untuk dimasukkan ke dalam barisan mereka. Okey, sama seperti orang Afrika Amerika, orang Yahudi juga mengalami kesedaran berganda yang digambarkan oleh Du Bois sebagai pembinaan identiti serentak dalam konteks budaya dominan dan subordinat. Next. Okey, Cornel West juga menyatakan bahawa kedudukan orang Yahudi yang tidak selesa ini berbanding dengan kulit hitam, bawahan dan kulit putih dominan apabila dia memerhatikan bahawa orang Yahudi Amerika menduduki kedudukan paradoks dalam hierarki kuasa dan tempat yang berbangsa. Okey, seterusnya, mereka iaitu orang Asia melihat Yahudi itu sebagai konspirator bersama plot untuk mengekalkan subordinasi orang kulit hitam. Okey, kesannya mereka dipertanggungjawabkan oleh orang kulit hitam Amerika terhadap pembinaan identiti kaum yang dilihat sebagai pembangkang dan mengancam. Okey, pada tahap yang membimbangkan ini, orang Yahudi dianggap terlibat dalam pembentukan dan penyelenggaraan hierarki perkauman yang menundukkan kulit hitam. Seterusnya, okey, peranan Yahudi ini juga dilihat dalam penindasan berterusan Amerika kulit hitam yang dianggap sebagai tanda pengkhianatan antara sekutu semula jadi. Okey, West juga berpendapat bahawa orang kulit hitam telah meningkatkan jangkaan orang Yahudi memandangkan persamaan pengalaman sejarah penindasan mereka dan gabungan terdahulu di sekitar hak sivil. Okey, berdasarkan persamaan ini, orang kulit hitam Amerika berasa sakit hati dan persepsi bahawa sekutu mereka telah menjadi musuh mereka. Okey, walaupun kelesuan sosial dan ekonomi orang kulit hitam Amerika memberikan latar belakang anti-Semitism kulit hitam, Nation of Islam dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah menyediakan forum awamnya. Contoh, mereka menyediakan menu ideologi yang bersama-sama membina kulit hitam sebagai orang pilihan manakala kumpulan supremasi
kulit putih mengkondisikan dan menggalakkan sentimen dan aktiviti yang bermotivasikan kebencian. Okey, dalam konteks hubungan struktur dan budaya antara kulit hitam ni, keganasan antara etnik berterusan sebagai sumber untuk penubuhan dan penubuhan semula jadi identiti kaum dan etnik. Okey, kebencian terhadap kemajuan Yahudi ni nyata dalam gangguan bermotivasi berat sebelah dan penganiayaan yang meningkatkan status pelaku sambil berusaha untuk melemahkan kuasa mangsa. Okey, di sini juga masyarakat kulit hitam telah melihat bukti layanan keutamaan dan perkauman kulit putih seperti ketika Hasidim diiringi oleh pengiring polis atau dibebaskan untuk menganjurkan rondaan jalanan yang mengganggu ahli masyarakat kulit hitam tu. Okey, akhirnya penerangan di atas menegaskan semula penderitaan khusus dan unik orang kulit hitam di Amerika Syarikat. Okey, seterusnya kita pergi kepada lelaki gay dan komuniti warna. Keganasan antara budaya yang tidak semestinya terhad kepada konflik antara kumpulan etnik dan kaum di mana keganasan anti-gay merentasi etnik, malah ia dilakukan terhadap gay oleh orang lelaki kulit berwarna. Maksudnya lelaki gay ni terutama lelaki gay yang berkulit hitam dan Chicano semakin terpinggir dalam komuniti kaum mereka kerana pada yang sama mereka adalah orang panggil pengkhianat kaum atau pengkhianat gender. Okay, kerumitan percubaan untuk secara serentak merundingkan identiti etnik dan seksual masih kurang berkembang secara dramatik. Penerokaan tentatif tentang bagaimana lelaki kulit berwarna ni boleh atau tidak boleh menggunakan gay bashing sebagai sumber dalam prestasi mereka sendiri tentang identiti jantina yang diperkaumkan. Gay bashing ni apa tadi? Maksud gay bashing adalah masyarakat yang yang menyerang golongan gay ni dan mereka kira macam menindas mereka lah sebab mereka melakukan hubungan terlarang ni. Itu maksudnya gay bashing. Seterusnya, banyak budaya asli Amerika tradisional tidak akan mempunyai panggilan untuk memburukkan homoseksual di tengah-tengah mereka. Okey, lebih daripada kebanyakan kumpulan di Amerika Syarikat, orang asli Amerika sering berpegang kepada konseptualisasi seksualiti dan fleksibel dan cair. Seterusnya, setengah budaya Asia berkongsi unsur pandangan yang bertolak angsun ni mengenai kepelbagaian seksual. Okey, dari segi sejarah, hubungan sesama jantina ni telah meresap ke peringkat atasan masyarakat Jepun, termasuk kelas bandar yang kaya, paderi Buddha dan tentera. Okey, malah nanshoku iaitu warna lelaki atau shudo, cara sahabat, sangat berkait rapat dengan masyarakat pahlawan sehingga ia dirujuk sebagai masa lampau samurai. Okey, keluarga juga telah menyediakan konteks untuk keganasan anti-gay di kalangan orang-orang Latin. Namun, dibuat dalam cara yang berbeza lah. Okay. Dalam budaya Latin tradisional, masculinity digubal secara tegar melalui keluarga patriarki di mana masculinity dikaitkan dengan peranan penyelia dan pelindung. Okey, lelaki homoseksual dianggap sebagai infected dan kedua-duanya tidak mampu dan tidak mahu memikul peranan ni. Akibatnya mereka dilabel sebagai pengkhianat keluarga dan juga budaya itu sendiri. Maksud Ifete tu kata tidak subur lah. Okay, akibatnya lelaki Latino gay atau perempuan yang dikenakan keganasan berterusan sebagai hukuman atas pengkhianatan mereka. Okey, baiklah. Sebagai kesimpulannya, kenyataan awal ini bertujuan untuk menarik perhatian kepada realiti keganasan antara budaya di kalangan dan antara kumpulan yang tertindas. Reformasi yang berjaya juga memerlukan para sarjana dan aktivis secara konsisten melihat melampaui hitam dan putih
untuk mengenali lapisan hubungan antara kaum dan antara etnik yang menjadi ciri Amerika Syarikat kontemporari. Perubahan demografi dan asas kuasa yang beralih menuntut kita meluaskan pemahaman kita tentang perbezaan negara ini. Kedua-dua belahan antara dan dalam kumpulan membuktikan kerumitan hubungan etnik ketika kita memasuki abad ke-21. Lebih-lebih lagi seperti yang dihujahkan di sini, penggabungan ini mesti bergerak melangkaui kemasukan identiti kaum yang pelbagai untuk mengambil kira pengalaman mereka yang identitinya pada masa yang sama berdasarkan kategori jantina dan kelas kerana melakukan perbezaan merangkumi pelbagai identiti. Kiranya bahasa mudahnya adalah kita boleh tengok penindasan di antara kulit putih kepada kulit hitam. Jadi maknanya kesimpulannya apa saja warna kulit kita, dia tidak menghalang untuk seseorang itu untuk mempunyai hak untuk teruskan kehidupan. Okey, baiklah, itu saja pada kami. Sekian, terima kasih. Ada apa soalan ke?